Kembali lagi kita ke sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 1 di bawah unit 14 milik kita dengan tajuknya Indahnya Pulau Manukan. Jadi untuk tajuk Indahnya Pulau Manukan hari ini kita nak belajar tentang kata ganda. Apa itu kata ganda? Okey, jom kita belajar. Okey, jadi yang pertama sekali adalah objektif pembelajaran yang awak perlu capai pada hari ini adalah membina 4 ayat menggunakan kata ganda. Jadi untuk hari ini kita nak bina 4 ayat. 4 ayat menggunakan kata ganda. Okey, kata ganda tu apa? Kita teruskan lagi. Apa itu kata ganda? Kata ganda ialah perkataan yang digandakan. Cikgu ulang. Kata ganda ialah perkataan yang digandakan. Maksudnya kalau dalam bahasa Inggeris dia didabelkan. Kalau contoh ada satu kasut. Ada kasut? Kasut. Tu contohnya. Okey, ini adalah salah satu contoh kata ganda. Okey, yang pertama sekali adalah baju. Okey, baju, baju. Baju-baju ni berasal daripada perkataan baju. Perkataan baju. Jadi dia digandakan menjadi 2. Jadi dia jadilah kata ganda baju, baju. Okey, yang seterusnya. Daripada perkataan kapal, dia digandakan lagi menjadi 2, kapal, kapal. Yang seterusnya, contoh pasir menjadi pasir, pasir. Seterusnya kita ada udang. Udang gandakan dia menjadi 2, jadi udang, udang. Yang seterusnya yang kelima, perkataan pelancong. Bila kita gandakan menjadi pelancong, pelancong. Dan yang terakhir contohnya adalah topi. Dia bila digandakan dia menjadi topi, topi. Okey, apa yang awak perlu tahu adalah kata ganda ni kita gunakan untuk benda yang lebih daripada satu. Sebagai contoh, baju. Baju ni kita gunakan untuk satu benda, satu baju sahaja. Jadi bila ada 2, 3, 4 atau 5 pun baju, kita akan sebut dia sebagai baju, baju. Maksudnya dia lebih daripada satu benda. Begitu juga dengan kapal, kapal. Kalau awak nampak ada sebuah je kapal, kita sebut kapal itu. Kalau ada banyak kapal, kita sebut kapal. Kapal itu berada di atas air. Macam tu. Okey. Dan sama juga pasir. Kalau pasir di pantai, ada ke pasir sebutir sahaja? Tak ada kan? Kita akan sebut pasir, pasir. Okey. Yang keempat, udang. Kalau awak makan udang seekor sahaja, awak akan sebut udang. Saya makan seekor udang. Kalau awak bela udang yang banyak, awak boleh sebut saya membela udang-udang yang besar, udang-udang yang kecil. Nak menunjukkan bahawa awak ada udang yang banyak. Okey, kalau pelancong-pelancong, kalau kita berjalan-jalan, ada orang datang bersia-sia, okey, ataupun yang datang melawat ke sesuatu tempat. Kalau ada ramai, kita sebut dia sebagai pelancong-pelancong itu. Kalau ada seorang sahaja, kita sebut pelancong itu membeli topi. Kalau topi-topi, saya memakai sebuah topi. Jadi ada satu. Kalau nak gunakan topi-topi, sebagai contoh, kedai itu menjual topi-topi yang cantik. Itu adalah contoh kata ganda ataupun dan juga kata tunggal. Apa beza?
Kata tunggal dan juga kata ganda. Okey. Jadi untuk lebih faham lagi, kita buat dulu latihan di dalam buku aktiviti muka surat 14. Baiklah, untuk buku aktiviti muka surat 14 ini, kita baca dulu arahan yang diberi, iaitu lengkapkan ayat dengan kata ganda yang sesuai. Okey, kita nak faham apa cerita dia adalah Sekolah Jagu mengadakan sambutan Hari Malaysia. Okey, kemudian dia ada berikan awak 1, 2, 3, 4 dan 5 kata ganda. Okey, kita baca satu-satu. Yang pertama, kata ganda gambar-gambar. Yang kedua, murid-murid. Yang ketiga, lagu-lagu. Yang keempat, tempat-tempat. Dan yang kelima, bendera-bendera. Okey, baiklah. Jadi kita tengok ayat yang pertama. Cikgu Fazilah membawa apa ke dewan? Yang kedua, apa digantung pada dinding di sekeliling dewan? Yang ketiga, ada pameran apa Perdana Menteri di Malaysia? Yang keempat, murid tahun 1 pintar menyanyikan apa patriotik? 5. Pertandingan mewarna lukisan apa bersejarah turut diadakan? Okey, baiklah kita tengok. Nombor 1. Cikgu Fazilah membawa apa ke dewan? Nak tahu apa jawapan dia, kita tengok gambar. Okey, dalam gambar ni ada gambar dewan dan juga murid-murid. Jadi, jawapan dia di sini adalah Cikgu Fazilah membawa murid-murid ke dewan. Jadi, awak ambil yang di sini, murid-murid di sini ni. Kemudian, awak tuliskan murid-murid di ruang kosong. Okey, jangan lupa pangkahkan awak punya kotak di sini supaya awak tidak memilih jawapan yang sama. Okey, kemudian yang kedua kita tengok apa digantung pada dinding di sekeliling dewan. Okey, ni adalah dewan dan ni adalah dinding. Apa yang digantung pada dinding di dewan tersebut? Okey, kita ada bendera. Okey, ada tak bendera-bendera? Okey, ni adalah bendera. Kata ganda bendera-bendera. Jadi awak ambil salin balik bendera-bendera ini dan tuliskan di situ. Okey, di tempat kosong. Kemudian jangan lupa pangkahkan kata ganda bendera di atas. Okey, jadi baiklah untuk ayat yang ketiga, keempat dan juga kelima, awak lakukan sendiri. Pilih sahaja kata ganda yang paling sesuai ke dalam ruang kosong. Jangan lupa tengok gambar, fahami gambar dan fahami ayat. Okey, dah siap buku aktiviti muka surat 14? Kita buat lagi latihan yang kedua, iaitu latihan menggunakan buku teks muka surat 88 dan juga kita gunakan buku tulis garis 1 ataupun buku tulis BM1. Okey, jadi cikgu nak awak tuliskan siap-siap dalam buku tulis garis 1 awak hari dan juga tarikh. Selepas itu tuliskan tajuk Indahnya Pulau Manukan. Berdasarkan buku teks awak ni adalah gambar buku teks awak muka surat 88. Awak salin balik dia punya tajuk. Okey, jadi kita nak fahami dulu apa yang ada dalam buku teks awak ni. Okey, dia tulis Indahnya Pulau Manukan. Kemudian dia ada beri 5 kata ganda, iaitu pokok-pokok, bot-bot, ikan-ikan, budak-budak, pelampung-pelampung. Okey, jadi kita faham dulu cerita dia. Pulau Manukan terletak di Sabah. Pulau ini terkenal kerana keindahannya. Jadi Pulau Manukan ni berada di negeri Sabah dan dia terkenal kerana pulau ini sangat cantik, sangat indah. Kemudian kelihatan bot-bot di jeti. Apa itu jeti? Ini adalah jeti. Air laut di sini jernih. Kita boleh melihat sebab air laut dia di sini sangat jernih. Jadi kita boleh melihat apa? Kita boleh melihat
ikan. Jadi untuk ayat di sini kelihatan bot dijati digunakan kata ganda bot yang berwarna kuning ni. Jadi yang seterusnya sebab yang ni ikan berwarna kuning. Jadi kita gunakan yang ayat yang dia dah beri. Jadi air laut di sini jernih. Kita boleh melihat ikan-ikan di dalam air atau ikan-ikan berenang di dalam air. Okey, jadi kita nak bina 4 ayat. Jadi yang pertama cikgu nak awak salin dulu kata ganda di dalam buku tulis BM1. Okey, jadi yang pertama awak tuliskan ikan-ikan, kemudian selang 1, 2, 3, 4 ataupun 4 baris atau 3 baris. Tuliskan yang kedua, kata ganda yang kedua adalah pokok-pokok. Selang lagi 3 atau 4 baris. Yang ketiga tuliskan kata ganda budak-budak. Yang keempat tuliskan pelampung-pelampung. Okey, jadi yang pertama kita nak membina ayat guna kata ganda ikan. Jadi di sini kita dah tengok, kalau awak nampak selepas perkataan jernih dia ada letakkan tanda noktah. Jadi cikgu nak awak salin kita boleh melihat untuk ayat yang pertama. Okey, jadi awak tuliskan kita boleh melihat. Melihat apa tadi murid-murid? Melihat ikan-ikan di dalam air. Jadi tuliskan, awak tuliskan kita boleh melihat ikan-ikan berenang di dalam air. Kalau awak rasa awak nak buat ayat yang lain pun boleh juga. Okey. Di sini kalau awak tak mau tulis di tepi, awak tuliskan di bawah ayat tersebut. Jangan sayang ruang yang ada. Kemudian yang kedua kita tengok kata ganda yang kedua adalah pokok-pokok. Okey, pokok-pokok di pulau. Di pulau mana? Di Pulau Manukan. Jadi kita tuliskan Pulau Manukan. Pulau Manukan ada pokok-pokok yang besar. Kalau awak rasa nak buat pokok-pokok yang indah pun boleh. Jadi salin balik di dalam buku tulis di bawah kata ganda pokok-pokok. Jangan lupa selang 1 baris baru tulis. Begitu juga yang ini. Selepas kata ganda selang 1 baris, kemudian tuliskan ayat yang awak bina. Kemudian yang untuk yang ketiga, budak-budak. Awak tengok budak-budak sedang buat apa? Budak-budak sedang bermain di tepi pantai. Jadi awak boleh tuliskan budak-budak sedang bermain di tepi pantai. Yang ni awak bina sendiri ayat. Okey, kemudian yang keempat, pelampung-pelampung. Okey, kita tengok gambar pelampung. Okey, jadi apa ayat yang sesuai untuk guna kata ganda pelampung-pelampung ini? Awak bina sendiri ayat yang awak suka, yang awak boleh buat. Okey, jadi itu sahaja untuk latihan yang kedua ini. Jadi sekian, terima kasih daripada cikgu.